Ini hadiahkan pahala bacaan Al-Fatihah, hadiahkan kepada Rasulullah SAW, sekian berperan Nabi dan Rasul, sahabat Ahlul Bait, sekian masyarakat, sekian pelarang kita kerjaan tahun maupun Al-Alim Al-Allamah Syekh Habibullah bin Ahmad Al-Kalantani rahimahullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Sekarang kita Al-Jawhar Al-Mawduh Menabbihat Al-Qulub dari Al-Alim Al-Allamah Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani rahimahullah, di mana kita akan menyambung pada bab yang ke-11. Kita masih lagi dalam bab yang ke-11 pada menyatakan kelebihan segala masjid. Bagi yang memiliki kitab Jawi pada muka surat 59 dan pada yang memiliki kitab terjemahan Bumi pada muka surat 107. Pada faedah baris yang kedua dari atas. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, barang siapa masuk masjid atau satu tempat hendak sembahyang padanya, maka mendahulu ia akan kaki kanan, maka berkata ia, Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala malaikatillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nescaya di surat Allah baginya ibadah 1000 laki-laki. Tiap-tiap seorang lelaki hidup 1000 tahun. Allah. Ya, ini adalah suatu fadilat bagi orang yang selalu menunaikan solat di masjid atau di surau atau di mana-mana saja tempat untuk bersolat. Jika mana kita masuk ke tempat solat tu, mungkin kita di surau, kita dalam perjalanan di lebuh raya, ya, ada RNR, ataupun mungkin kita sedang berada di pasar raya, kita singgah di surau, atau di mana-mana saja tempat untuk menunaikan solat, ya, tak kiralah masjid ataupun surau atau musalla, ya, maka kita masuk ke tempat solat tersebut dengan mendahului kaki kanan. Jadi masuk dengan kaki kanan dengan membaca doa yang saya bacakan tadi, iaitu Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala malaikatillahi
wala haula wala quwwata illa billah. Ya, yang bermaksud bismillah, dengan nama Allah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, selawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala malaikatillah, dan ke atas sekalian para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini selawat dan salam juga ke atas para malaikat Allah. Wala haula wala quwwata illa billah. Tiada daya upaya kekuatan untuk melakukan ketaatan maupun meninggalkan kemaksiatan melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini apabila seseorang itu mengucapkan kalimah tersebut ketika masuk ke tempat untuk menunaikan solat, sama ada masjid atau surau atau apa-apa juga tempat, ya, nescaya di surat Allah baginya pahala ibadat 1000 lelaki, ya. Bukan pahala ibadat seorang lelaki, ya. Pahala ibadat 1000 lelaki yang usianya 1000 tahun, ya. Yani 1000 tahun usianya penuh dengan amalan ibadat yang sempurna yang diterima Allah Subhanahu wa taala tanpa ada perasaan riak, ujub maupun sum'ah. Ya. Ganjaran pahala ibadat 1000 lelaki yang tiap-tiap seorang lelaki itu berusia hidupnya 1000 tahun. Jadi bayangkanlah betapa besarnya ganjaran pahala yang Allah Taala kurniakan, pahala yang Allah Ta'ala sediakan untuk orang-orang yang taat, menunaikan solat. Kerana bumi ini, seluruh muka bumi ini semuanya adalah masjid bagi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi walaupun di mana juga kita berada, tidak ada keuzuran untuk kita tidak menunaikan solat. Dan pada hadis bahawasanya Nabi SAW adalah ia apabila masuk masjid berkata. Ini ketika Nabi SAW apabila hendak masuk ke masjid, Nabi SAW akan menyebut bacaan doa ini. Apa bacaannya? A'udzu billahil azim wa wajhihil karim وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. Ya, ini kalimah-kalimah yang disebutkan. Itu a'udzu billahil azim. Aku berlindung dengan Allah yang agung. Ya, aku berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Wa wajhihil karim, dan dengan wajahnya yang maha mulia. Wa sultanihil qadim, dan dengan kekuasaannya yang sedia ada, yang bersifat qadim. Kita berlindung dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dengan zat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia dan keagungan kesultanannya, kekuasaannya yang sedia ada. Daripada apa? Minasyaitonir rajim, daripada kejahatan syaitan yang terkutuk. Dan katanya, maka apabila berkata ia akan demikian itu, ini apabila seseorang membaca doa tersebut ketika masuk ke masjid, maka berkatalah syaitan. Kata syaitan, telah terpelihara ia daripada aku pada sekalian hari itu. Ini Allah Subhanahu wa taala memelihara seseorang yang mengucapkan kalimah-kalimah ta'awuz tersebut ketika masuk ke masjid. Dan sabda Nabi SAW bahawasanya seorang kamu
apabila hendak keluar daripada masjid, berseru-seru tentera iblis dan berhimpun mereka itu atasnya seperti berhimpun lebah atas raja ni. Maka apabila berdiri seorang kamu atas pintu masjid, maka hendaklah berkata ia, Allahumma inni a'udzu bika min iblis wa junudih. Baginda Nabi SAW menyatakan tentang hal keadaan seseorang yang hendak keluar daripada masjid itu, iblis dan tentera-tenteranya siap menanti untuk memberikan berbagai-bagai dugaan, cobaan untuk menggodanya. Jadi Nabi SAW menganjurkan kita membaca doa itu. Allahumma inni a'udzu bika min iblis wa junudih. Apa maksudnya? Ya Allah, ya Tuhanku, inni sesungguhnya aku a'udzu bika, aku mohon perlindungan Engkau, aku berlindung dengan Engkau daripada min iblis, daripada gangguan iblis, wa junudihi, dan tentera-tenteranya, segala bala-bala tenteranya. Jadi itu doa yang wajar kita baca apabila kita keluar daripada masjid. Bila kita masuk ke dalam masjid, suasana dia lain. Tapi apabila kita keluar masjid, suasana dah jadi lain. Bila kita masuk ke dalam masjid, ini adalah suasana iman. Kita dapat lihat suasana amalan ibadat, orang berzikir, orang bersolat, orang baca Al-Quran, orang beriktikaf. Ini suasana dalam masjid itu akan dapat menenteramkan jiwa kita. Kalau orang yang beriman, ni dia masuk masjid seumpama ikan berada di dalam air. Sebaliknya, kalau orang-orang yang ada penyakit pada imannya, ada penyakit nifak pada keimanannya, ada sifat munafik pada dirinya, untuk duduk berada lama dalam masjid tu mungkin tidak selesa baginya. Ibaratnya bagaikan burung dalam sangkar. Kalau boleh nak terbang keluar. Mereka suka berkeliaran dengan berbagai-bagai hal keadaan di luar masjid sana. Ada kedai kopi, ada pasar raya, ada berbagai-bagai tempat hiburan dan sebagainya. Jadi dalam masjid ini adalah tempat untuk kita memelihara iman. Manakala di luar masjid ni tempat yang sangat mudah untuk kita mengalami kerosakan iman. Kadang-kadang kita keluar masjid, kita lihat keadaan orang-orang yang orang perempuan ni tak tutup aurat, ataupun mungkin kita lihat ada perkara yang orang mengumpat dan sebagainya. Berbagai-bagai tarikan duniawi semuanya ada di luar masjid. Pasar-pasar, bazar-bazar semuanya di luar masjid. Sekarang di luar masjid, keluar pintu masjid pun dah ada kedai. Jadi hal keadaan seseorang yang berada dalam masjid itu terpelihara imannya. Kerana dia berada dalam suasana taat, suasana ibadat, suasana para malaikat yang sentiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala apabila kita keluar saja daripada masjid, maka iblis, syaitan-syaitan ni dan tentera-tenteranya siap menunggu kita dengan berbagai-bagai tipu hilah, tipu daya untuk melalaikan kita daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wajar kita baca, kita jadikan amalan, kerana kita setiap hari masuk keluar masjid. Masuk masjid dah baca dah doa masuk masjid. Kadang-kadang doa keluar masjid tu kita lupa baca. Sebab tu nak keluar cepat. Jadi bila kita keluar tanpa membaca doa, mungkin kita akan mudah diperdaya oleh syaitan dengan berbagai-bagai jenis tipu daya. Jadi elok kita baca Allahumma inni
a'udzu bika min iblis wa junudih. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung denganmu, aku berlindung dengan Engkau daripada kejahatan iblis dan tentera-tenteranya. Maka bahawasanya apabila berkata ini seseorang yang membaca doa tersebut ketika keluar dari masjid, nescaya tiada memberi mudarat oleh iblis. Allah. Ini iblis tidak akan dapat memperdaya dia, menipu dayanya atau melalaikannya ataupun menjerumuskannya ke dalam perkara-perkara dosa, maksiat ataupun kekufuran. Ya, terpelihara imannya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala sallallahu alaihi wasallam, irtafa'atil masajidu syakiyatan min ahliha allazina yatakallamuna fiha bikalamid dunya fatastaqbiluha al malaikatu fataqulu irji'i faqad bu'isna bihalakihim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, irtafa'atil masajidu syakiyatan min ahliha allazina yatakallamuna fiha bikalam dunya. Terangkat di dalamnya terangkat segala masjid. Ya. Ini sekalian masjid-masjid itu terangkat, maksudnya mengadu. Ya. Syakiyatan itu maksudnya mengadu hal dia kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini masjid-masjid mengangkat pengaduan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan irtafa'atil masajidu syakiyatan. Jadi masjid-masjid akan membangkitkan pengaduan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala berkenaan ahlinya, yakni berkenaan ahli-ahli yang datang bertandang menunaikan ibadat di masjid tersebut. Sebab apa? Sebab ada ahli-ahlinya, yakni ahli-ahli yang datang ke masjid tersebut, ada yang suka bersembang hal dunia. Bersembang hal dunia dekat dalam masjid. Sepatutnya dalam masjid kita bawa suasana khabaran cerita-cerita akhirat, cerita-cerita keimanan, cerita-cerita perkara yang sesudah mati, tentang kubur, masyar, sirat, ya. Bukannya tentang kehidupan dunia ataupun keseronokan dunia. Jadi masjid-masjid ini mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala berkenaan ahli-ahlinya yang bercakap-cakap, berkata-kata mereka itu di dalamnya dengan perkataan dunia. Mungkin tentang hal niaga ke, ya, ataupun mungkin hal tentang tanaman ke, pertanian dia ke, apa saja urusan duniawi dia, pekerjaan dia ke, ataupun mungkin hal-hal yang berkaitan dengan kepimpinan ke, kerajaan ke, hal politik dan sebagainya, semua hal dunia lah. Maka masjid tu dia akan mengadu kepada Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan berhati-hati ya. Kalau kita di dalam masjid ni, kita hindarkanlah diri kita tu daripada seronok berkata-kata hal dunia. Apatah lagi kata-kata hal-hal manusia lain mengumpat, ya, maka dosa juga. Maka akan dihadapkan pengaduan tersebut di hadapan Allah Ta'ala. Oleh siapa? Oleh masjid ni dia akan mengadu kepada Allah Ta'ala nanti. Ya, bukan penjaga masjid. Masjid tu sendiri yang akan mengadu di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terangkat segala masjid padahal mengadu ia, yakni kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada ahlinya. Yakni sekalian ahli jemaah, ahli karyah, ahli jemaah masjid tersebut yang berkata-kata mereka itu di dalamnya dengan perkataan dunia. Jadi bersembang-sembang, berbual-bual, dia bercakap-cakap, berborak-borak hal dunia di dalam masjid. Kalau di luar masjid tak apa, dan memang hal dunia. Di dalam masjid tu untuk kita bawa suasana akhirat.
suasana amal ketaatan mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka berhadap akan dia oleh malaikat. Maka berkata mereka itu baginya, kembali olehmu, sungguhnya telah dibangkit akan kami dengan membinasakan mereka itu. Jadi malaikat apabila menerima pengaduan daripada masjid-masjid tadi, malaikat itu kata apa? Kembali. Kamu kembalilah wahai masjid-masjid. Sesungguhnya nanti kami akan binasakan mereka. Ini orang-orang yang bersembang-sembang, berbual-bual hal perkataan duniawi di dalam masjid itu akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asraja sirajan fil masjidi biqadri ma yaduru fil aini lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu ma dama dzalika ad-dawu fil masjidi." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asraja sirajan fil masjidi." Barang siapa yang memasang pelita untuk menerangi masjid, di dalam masjid, ya. Zaman dahulu dia tak ada elektrik ni tuan-tuan, macam kita hari ni ada elektrik, tekan titik switch je, alhamdulillah lampu menyala, ya. Tekan switch je kipas berpusing, ya. Jadi zaman dahulu tak ada semua tu. Zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, dia cahaya tu perlu dipasang pelita, kena ada minyaknya, kena ada sumbunya. Maka siapa yang memasang pelita di dalam masjid dengan kadar barang yang berkeliling ia pada mata, iaitu dengan pelita tersebut dapat menerangi, ya, persekitaran di dalam masjid itu, ya, nescaya sentiasa malaikat meminta ampun baginya selama berkekalan demikian cahayanya itu di dalam masjid. Ini selama mana pelita itu menyala menerangi masjid tersebut, maka selama itulah para malaikat akan memohon ampun baginya, ya, selama berkekalan cahaya tersebut di dalam masjid. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man basata hasiran fil masjidi lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu ma dama dzalikal hasiru fil masjid." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menghamparkan tikar di dalam masjid, ini tikar sejadah untuk orang sembahyang. Kalau zaman Rasulullah SAW, zaman sahabat-sahabat dulu di Masjid Nabawi itu bukannya ada simen, kapet macam hari ini, ya. Hari ini kita pergi dah kapet tebal, letak kepala pun tergelam, ya. Tebal kapet ni. Zaman dahulu pasir je, tanah ni bawah tu. Kalau ada pun mungkin dilapik dengan tikar pelepah tamar tu. Jadi barang siapa yang membentangkan tikar sejadah supaya dapat orang bersujud, ya, dalam masjid tersebut, maka besar pahalanya, ya. Kalau hari ini walaupun kita dah ada kemudahan, kita tetap juga akan mendapat fadilat tersebut apabila kita menyediakan berkhidmat, ya, untuk keselesaan ahli jemaah kita, ya, khasnya di masjid kita. Jadi barang siapa yang menghamparkan tikar di dalam masjid, sentiasa malaikat meminta ampun baginya selama ada berkekalan demikian tikar itu di dalam masjid. Alhamdulillah, macam kita ini kapet semua dah siap ada dah, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran pahala, ya, kepada orang-orang yang menginfakkan, ya, sebahagian daripada hartanya untuk keselesaan jemaah bersolat di masjid, ya. Ada kapet selesa untuk kita menunaikan amalan ibadah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man akhraja qazratan minal masjidi biqadri ma yaduru fil aini akhrajahu Allahu min a'zami dunubihi." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Man akhraja qazratan minal masjidi, barang siapa yang mengeluarkan qazratan, sesuatu yang dilewati daripada masjid dengan kadar barang yang berkeliling di dalam mata. Ini dia mengeluarkan, membersihkan masjid itu daripada kekotoran-kekotoran, ya, ataupun mungkin ada tai cicak ke, ataupun sampah ke, atau habuk saja, ya. Maka dia mengeluarkan apa yang ada sekeliling di dalam masjid itu yang dapat dilihat dengan pandangan matanya itu, kekotoran yang boleh dibersihkan, ya. Nescaya mengeluar akan dia Allah Ta'ala daripada besar-besar dosanya. Jadi Allah Ta'ala akan menggugurkan segala dosa-dosanya, sehingga dosa-dosa besarnya pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan ampunkan. Dan pada satu riwayat, bahwasanya yang demikian itu isi kahwin anak bidadari. Nampak? Jadi kita jangan main-main dengan Tok Siak tu, dia ada banyak duit mas kahwin untuk kahwin dengan bidadari esok ke akhirat pula, ya. Kerana mereka selalu khidmat membersihkan masjid, ya, kapet, dinding-dinding dan sebagainya, lantai. Jadi itu semua khidmat yang akan dapat memberikan ganjaran yang besar, ya. Dosa-dosanya akan diampunkan, ya, bahkan juga akan dapat nikmat kahwin, ya, dengan bidadari, ada mas kahwinnya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu masajidakum katuruqi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu. Ini tegahan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, larangan kepada umatnya supaya jangan menjadikan masjid itu seperti jalan raya. Ini tempat dia nak melintah je. Jadi daripada sana nak ke sana, ya, dia lintah masuk ke dalam masjid, jadikan macam jalan. Tak boleh gitu, ya. Jadi kalau kita nak pergi ke sana tu, kita pusinglah ikut belakang, ikut jalan luar ke kawasan masjid, ya. Jangan kita jadikan masjid tu seperti ibarat jalan raya, kita lalu, tak ada singgah, iktikaf tidak, ibadah pun tidak. Dan dikatakan masjid itu rumah Allah, ya. Setiap masjid-masjid yang ada di atas muka bumi ini semuanya adalah rumah Allah, ya. Rumah untuk melaksanakan, menunaikan ibadah, ketaatan kepada Allah, yakni tempat ibadah hamba-Nya akan Tuhan-Nya. Seperti dikatakan bahawa Kaabah itu rumah Allah, ya. Kaabah juga adalah rumah Allah. Dan semua masjid-masjid yang ada di atas muka bumi ini adalah furu' daripada Kaabah tadi, cabang daripada Kaabah tadi, ya. Dan setiap masjid-masjid yang ada atas muka bumi ini perlu menghadap ke arah Kaabah, ya. Jadi sebagaimana Kaabah itu adalah rumah Allah, setiap masjid-masjid juga adalah diibaratkan sebagai rumah Allah, yakni tempat kiblat hamba-Nya berbuat ibadah. Jadi Kaabah itu sebagai kiblat, ya. Setiap masjid-masjid perlu menghala ke arah kiblat tersebut, ya. Yakni tempat kiblat adalah Kaabah, ya. Kaabah adalah rumah Allah yang menjadi tempat kiblat hamba-Nya berbuat ibadah akan Dia dan tempat turun rahmat-Nya. Jadi Allah Ta'ala menurunkan rahmat-Nya atas muka bumi ini. Allah Ta'ala turunkan di Baitullah. Mula-mula Allah Ta'ala turunkan limpah rahmat itu di masjidnya, ya, di rumahnya. Turun atas ini Baitullah tiap-tiap hari 120 rahmat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, turun atas ini Baitullah, ini turun atas Kaabah itu setiap hari, tiap-tiap hari 120 rahmat. Allah. 60 diberikan bagi segala orang yang tawaf, dan 40 bahagian rahmat tersebut bagi segala orang yang syahid, dan
20 bahagian rahmat tersebut bagi segala orang yang menilik kepadanya. Jadi dengan kita menilik, memandang, melihat kepada Kaabah itu juga akan menghasilkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bersabda Nabi, al-hujunu wal baqi'u, diambil dengan tepi keduanya dan dihamburkan keduanya ke dalam syurga. Yang dimasukkan dengan hujun itu bukit di Ma'la, tempat perkuburan di Makkah Al-Musharrafah. Dan Baqi' itu pula adalah tempat perkuburan di Madinah. Jadi dua tempat perkuburan, satu tempat perkuburan di Mekah dan satu tempat perkuburan di Madinah. Dan riwayat daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berdiri Nabi sallallahu alaihi wasallam atas jalan perkuburan Ma'la, padahal tiada ada kubur lagi pada ketika itu. Maka sabdanya, membangkit Allah Ta'ala daripada ini tempat dan daripada ini tanah haram 70,000. Ini 70,000 jiwa. Dan segala muka mereka itu seperti bulan penuh purnama. Ini bercahaya wajah mereka itu dengan cahaya keimanan. Masuk mereka itu akan syurga dengan tiada hisab. Mensyafaat oleh tiap-tiap seorang daripada mereka itu pada 70,000. Allahu Akbar. Jadi orang-orang yang meninggal dunia, yang dimakamkan, yang dikebumikan di kawasan perkuburan di Mekah dan di Madinah itu, kalau di Mekah itu di perkuburan Ma'la, manakala di Madinah pula di kawasan perkuburan Baqi'. Jadi antara Ma'la dan Baqi' itu Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan 70,000 jiwa. Ini orang-orang yang meninggal dunia, mungkin orang-orang yang berkorban, berjihad ataupun yang meninggal dunia di tanah haram sana, mereka itu akan dibangkitkan dengan kemuliaan. Dan daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, ia sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa sabar atas panas Mekah pada satu saat daripada siang hari, telah jauh daripadanya oleh neraka Jahannam perjalanan 100 tahun. Ini kesusahan, kepayahan yang dihadapi oleh orang-orang yang pergi ke Mekah untuk melakukan ibadah haji ataupun umrah. Mereka sabar menghadapi hal keadaan di sana, yang mana diketahui dengan cuaca panasnya tanah Mekah. Jadi apabila cuaca panas, dia sabar dengan hal keadaan tersebut, tetap dikerjakannya amalan ibadahnya itu dengan sebaik mungkin, dengan sebaik-baiknya, dengan sabar dan mengikhlaskan hatinya melakukan amal ibadah walaupun dalam keadaan panas terik di Mekah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang besar untuknya, pada satu saat daripada siang hari. Ini kalau dia sabar 1 jam tu daripada siang hari dalam melakukan ibadah di Mekah tu, Allah Ta'ala jauhkan daripadanya oleh neraka Jahannam perjalanan 100 tahun. Jadi Allah Ta'ala akan jauhkan dia daripada kepanasan azab api neraka pada bulan-bulan azab. Bismillahirrahmanirrahim. Dan daripada Hadrat Jabir radhiyallahu anhu, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini rumah, yakni Baitullah, tiang agama Islam. Barang siapa keluar daripada rumahnya kerana menuntut dia akan rumah daripada orang haji atau umrah, adalah ia atas Allah Ta'ala dhaman, iaitu jaminan bahawa dimasukkan dia ke dalam syurga jika mati. Dan jika dikembalikan dia, maka kembali ia dengan pahala dan ghanimah. Jadi untuk seseorang yang mengerjakan ibadah haji dan umrah,
Mereka itu mendapat jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mereka mati dalam hal keadaan mereka mengerjakan ibadah haji atau umrah tersebut, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memasukkan mereka ke dalam syurga. Dan jikalau masih panjang lagi usianya, kembali ke pangkuan keluarga, maka mereka akan memperolehi pahala. Jadi itu antara ganjaran kelebihan masjid, khasnya Baitullah, ya. Dan setiap masjid-masjid rumah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kelebihan, ya, yang mana mereka itu akan menjadi bahtera keselamatan untuk setiap orang yang pernah mendirikan solat di dalamnya. Dia akan menjadi kenderaan untuk melintas di tiang sirat di hari kiamat nanti, ya. Jadi itu antara kelebihan-kelebihan segala masjid. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi berkenaan kelebihan segala masjid ini, berkenaan khasnya Baitullah, Kaabah, ya. Itu bagaimana pembinaannya dan fadilat kita memandangnya, dan bagaimana hal keadaan Hajarul Aswad itu ketika Allah Subhanahu Wa Taala turunkannya, ya. Jadi itu semua berkaitan dengan masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Namun pada kesempatan ini, mana kita masih lagi berada dalam bulan Rabiul Awal yang mulia, yang berkati ini, kita menyambut, kita meraihkan dan kita merayakan hari kelahiran bagi Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Yang mana ini adalah suatu perkara yang perlu menjadi budaya secara istiqamah berterusan, ya. Kerana apa? Kita meraihkan penghulu sekalian Nabi dan Rasul. Kita meraihkan kegembiraan kerana kelahiran baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam, ya. Sehingga walaupun bulan Rabiul Awal ini, ya, sebelum kelahiran baginda Nabi SAW tidak mempunyai apa-apa kelebihan berbanding dengan bulan-bulan haram yang lain, ya. Bulan haji, ya, ada bulan Ramadan. Namun Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kelahiran Nabi SAW itu pada bulan Rabiul Awal kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak mahu mengaitkan dengan sebarang keistimewaan bulan-bulan yang lain. Jadi keistimewaan Nabi SAW adalah tersendiri, bukan kerana disebabkan bulan itu ataupun bulan ini. Sebaliknya bulan Rabiul Awal yang tidak ada kelebihan sebelum kelahiran Nabi menjadi mulia dan diberkati dengan sebab kelahiran bagi Nabi SAW. Sehingga ke hari ini kita meraihkan ketibaan bulan Rabiul Awal ini dengan membaca sirah baginda Nabi SAW, membaca maulid-maulid, ya, yang dikarang oleh para alim ulama berkenaan kelahiran baginda Nabi SAW. Jadi meskipun ada golongan-golongan yang mengatakan bahawa ini bid'ah, ini Rasulullah pun tak pernah sambut birthday dia, tak pernah meraihkan kelahirannya, jadi ini dianggapnya sebagai perbuatan yang tidak selari dengan agama menurut tanggapan mereka. Namun apa yang kita perlu jawab pada mereka, ya, kita meraihkan bulan Rabiul Awal ini dengan sambutan Maulidur Rasul, ya. Bahkan setiap hari dalam bulan Rabiul Awal ni kita tengok ada saja di mana-mana, ya, disambut, ya, majlis-majlis pembacaan maulid, ya, untuk meraihkan hari kelahiran dan hari kewafatan bagi Nabi SAW di dalam bulan Rabiul Awal ini, walaupun tarikh yang telah disepakati pada satu tarikh saja, 12 hari bulan Rabiul Awal, namun kita menyambutnya dalam sebulan penuh Rabiul Awal ini. Bahkan sebelum masuk Rabiul Awal lagi kita dah sambut, ya. Namun apa kata orang-orang yang munafikin ini? Kita kata ini bid'ah, ya. Kita kata ini bid'ah.
yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Ya. Ini perayaan yang kita adakan untuk menyambut kelahiran Nabi SAW. Kita berlarak dengan bawa spanduk dan sebagainya. Dia berpusing kampung, dia jalan-jalan, kita raikan dengan selawat dan salam ke atas baginda Nabi SAW yang mereka anggap bid'ah itu. Ya, maka apa yang kita perlu jawab pada mereka? Ya, kalau tanpa kelahiran Nabi SAW, jangankan kata hari raya puasa, hari raya haji pun tak ada. Jadi kenapa tak sepatutnya kita sambut kelahiran baginda Nabi SAW, yang mana dengan kelahiran baginda lah kita dapat meraihkan hari raya puasa, meraihkan hari raya haji, dan dapat meraihkan hari-hari sambutan, ya, Isra Mi'raj dan sebagainya, ya, menyambut bulan Muharram dengan hari Ashura-nya, ya. Jadi meraihkan kelahiran Nabi SAW itu adalah paling utama, ya. Bergembira, menzahirkan kegembiraan kita atas kelahiran baginda Rasulullah SAW. Jadi mudah-mudahan dalam kesempatan kita masih berada di dalam bulan Rabiul Awal ini, kita perbanyakkanlah berselawat ke atas baginda Nabi SAW dan rebutlah peluang untuk menghadiri majlis-majlis, ya, pembacaan Maulid Nabi SAW, supaya dapat melahirkan rasa cinta, mahabbat, kasih sayang kita kepada Nabi SAW, ya, supaya pengenalan kita kepada baginda Nabi SAW jadi semakin jelas dan semakin yakin kita bertambah, ya. Dan mudah-mudahan dapatlah kita memperoleh syafaat daripada baginda Nabi SAW dalam kehidupan akhirat, ya. Mudah-mudahan apa yang baik itu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak baik itu daripada kelemahan diri saya sendiri, ya. Semoga apa yang kita dengar dapat kita ambil manfaat, kita dapat amalkan dan kita sampaikan. Alhamdulillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. اللهم احينا بحياه العلماء وامتنا بموت الشهداء واحشرنا في زمرة الاولياء وادخلنا الجنه مع الانبياء عليه الصلاه والسلام. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.